Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala, berlimpah dan rahmat daripada Allah. Maka pada petang ini kita dipermudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk dalam majlis ilmu. Yang mana duduk dalam majlis ilmu ni, siapa yang duduk dalam majlis ilmu, maka duduk dalam majlis ilmu ini, maka seluruh binatang di lautan dan di daratan memohon pada Allah agar diampunkan dosa orang yang duduk dalam majlis ilmu. Maka ini satu benda yang cukup besar. Maka walau bagaimanapun orang yang menampak hakikat itu, walau bagaimana susah pun dia akan hadir juga dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan sepanjang dia duduk diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita digolongkan dalam golongan yang diampunkan Allah. Amin. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kita yang bertanggung minggu lepas dalam kitab Minhajul Abidin. Ini maksudnya Sabahakan Ya teman yang terhati, ya teman yang terhati, maka adalah keredaan yang empunya hak itu berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Dan anda hanya menaruh harapan penuh daripadanya agar dengan limpahan kurniaannya yang maha besar dan dengan kebaikan ihsannya yang amat meratai supaya menolong anda menyelesaikan masalah anda dengan orang yang mempunyai hak. Di sini Imam Ghazali memberitahu pada kita bahawa bila kita di akhir sekali memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar orang yang kita aniaya itu memaafkan kita dan meredhakan kita, maka keredaan yang punya hak itu berada dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka satu perkara dalam bab ini, kalau kita nak dapat keredaan itu, maka diajar kepada kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyazunnu bi ma syaa. Aku di sisi sangkaan hamba-Ku, maka sangkalah apa yang dia nak sangka. In kana khairan falah, jika dia sangka baik pada Allah untuk melembutkan hati yang orang yang kita aniaya itu memaafkan kita. In kana khairan falah, sangka baik kita dapat. Wa in kana syarran falah, kalau sangka buruk kita dapat. Rawahu Imam Ahmad. Maka di sini apa yang kita perlu buat? Ustaz, macam mana Ustaz kata tak pasti diampunkan ke tidak di hari kiamat? Memang ianya bergantung kepada kehendak Allah. Cuma satu peluang Allah bagi pada kita, bersangka baik pada Allah. Maka kita bersangka baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melembutkan hati orang itu dan mengampunkan kita. Jadi itu yang perlu buat. Ya, tahu kehendak Allah, yang mana dengan limpahan kurniaan Allah, dengan ihsannya, maka insyaAllah. Dan itu disebut dalam Al-Quran, la tayasu, dalam Al-Quran, la tayasu min rahmatillah. Al-Quran kan, la tayasu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatullah wasi'ah, rahmatullahi wasi'ah, dan rahmat Allah itu luas. Kita tak boleh jangka macam mana rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala diampunkan kita dosa. Allah maghfir dzunubana insya-Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Maka disebut sesungguhnya Allah apabila ia telah mengetahui benarnya taubat itu lahir daripada hati hamba-Nya. Bila kita betul-betul benar dalam hati kita lahir taubat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah mengetahui apa yang dalam hati kita, betul-betul kita taubat ataupun tidak. Maka kalau betul lahir daripada hati kita benar, as-sidq. Kerana itu sidq ni satu benda cukup penting. Kerana itu Nabi tak suka benda yang tidak benar. Kerana itu Nabi SAW sebut dalam satu hadis, qala Rasulullah SAW, da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Sahih, Abdullah.
Yaribuka, da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Fa inna as-sidqa tama'nina wa inna al-kadhiba riba. Nabi kata apa? Da'ma yaribuka ila ma la yaribu. Tinggal benda yang kamu ragu-ragu kepada benda yang kamu tidak ragu-ragu. Apa dalil benda itu betul? Fa inna as-sidqa tama'nina. Kalau benar-benar kita itu, maka akan datang ketenangan. Wa innal kadhiba riba. Kalau berdusta kita dalam taubat kita, berdusta kita dalam taubat, maka apa natijah yang datang? Fa innal kadhiba riba. Bila kita yang berdusta, maka ianya akan datang keraguan kepada Allah SWT, keraguan pada ilmu, keraguan pada ibadah, keraguan bermacam-macam syirik. Maka kalau betul sedik, memang taubat semua, menyesal di atas segala perbuatan, mohon ampun pada Allah, ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah, telah banyak kami berbuat dosa, ya Allah, telah banyak nikmat Kau berikan, ya Allah, tapi kami tak bersyukur padamu, ya Allah, meleleh air mata. Maka sesungguhnya ia dengan kelimpahan perbendaharaan kurniaannya akan meredakan musuh-musuh yang mempunyai hak memaafkan kesalahan lawannya. Maka Allah akan lembutkan hati, itu hak Allah. Di hari kiamat dia maafkan kita. Dan ini berarti hamba yang bertaubat itu tidak akan dihukum lagi kerana telah dimaafkan. Kadang-kadang di dunia lagi sebelum dia mati, Allah lembutkan hati dia. Sebelum dia mati, aku maafkan segala kesalahan orang yang melakukan kesalahan. Maka kita ketika itu termasuk dan diampunkan Allah. Tak perlu tunggu hari kiamat. Ini benda sifat pemaaf. Benda ni kena usaha. Sebab bila kita memaafkan cukup besar. Bahkan dalam hukum Allah SWT qisas. Tapi last sekali Allah kata apa? Maka yang paling baik itu adalah al-af, iaitu maafkan. Macam mana buat lagi pun kita maafkan. Macam Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah berjalan di satu lorong. Maka bila Nabi lalu di lorong itu, dibaringkan kotoran kepada Nabi. Maka Sayyidina Umar nak mengeluarkan pedangnya. Maka Nabi kata jangan. Maka bila kali kedua Rasulullah lalu, maka dibaling lagi kotoran. Maka Nabi SAW bersabar dan memaafkan. Kali ketiga Nabi lalu, maka ketika itu tidak ada yang balik. Maka Rasulullah SAW tanya orang di situ, di mana orang yang selalu menegurku? Masya Allah. Kemudian Nabi kata apa? Di mana orang yang selalu menegurku? Nabi tak kata di mana orang selalu balik tai ke aku. Nabi kata di manakah orang yang menegurku selalu? Maka lelaki ini kata dia sakit, wahai Muhammad. Orang ini Yahudi, orang ini non-Muslim. Nabi pergi, di manakah rumahnya? Di atas sana, wahai Muhammad. Maka Nabi naik dan ziarah. Bila ziarah, Nabi kata mudah-mudahan kau disembuhkan oleh Allah SWT dan boleh begitu semua. Maka meleleh air mata orang itu dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi dia Tuhan dan sebab melihat Allah dan kau, wahai Muhammad Rasulullah. Allah disifat memaaf Rasulullah SAW. Banyak lagi akhlak-akhlak yang ditunjukkan Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah berjalan dengan seorang perempuan. Maka orang perempuan ini tidak tahu bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad. Dia tidak kenal, sedang membawa kayu api. Maka Rasulullah SAW berjalan di tepi perempuan ini dan Rasulullah kata, wahai makcik, bagi saya tolong bawa. Maka dia pun bagikan, terima kasih nak, baik hati awak. Tiba-tiba dalam perjalanan perempuan kafir ini mengatakan pada Rasulullah, wahai anak, kau kenal tak ada orang tu seorang kenal dia Muhammad? Nabi Muhammad tersenyum. Nabi Muhammad kata, kenal, kenapa wahai makcik? Makcik ni kata, kau jangan kawan dengannya. Dia ni orang jahat. Dia ni membawa fitnah. Dia ini mendatangkan ilmu agama baru. Dia ini melong-long-long dikutuk makcik itu sepanjang perjalanan bersama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah tak berbuat apa-apa. Kalau kita mungkin kayu api itu di atas kepala makcik itu. Tapi Rasulullah SAW itu berjalan bersama makcik itu sampai di rumah makcik itu. Terima kasih nak. Rasulullah kata apa? Makcik, kalau tidak ada apa-apa lagi saya ambil tadi. Nabi pun nak pergi makcik itu tergoda. Bukan tergoda, maknanya tersentuh dengan akhlak Rasulullah.
Maka dipanggil, mak, mai nak, mai sekejap. Rasulullah pun datang balik. Nak makcik, ada apa yang boleh dibantu lagi? Siapa nama anak ni? Makcik tak pernah jumpa orang baik macam ni. Siapa nama anak makcik nak kenal? Rasulullah pun kata, ini Muhammad Rasulullah. Akulah Muhammad Rasulullah Allah. Terperanjat makcik tu. Apa yang terkeluar dengan lelehan air mata makcik ini keluar dari lidah dia? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka ya Muhammad Rasulullah. Ini sifat pemaaf Rasulullah SAW, akhlak Rasulullah. Mudah-mudahan Allah berikan, Allah mazukna hadil akhlak. Amin. Jadi apa alasan kita tidak merindu Rasulullah SAW? Apa alasan kita tidak mengikuti Rasulullah SAW? Allahumma salli ala Muhammad. Usaha sungguh-sungguh dalam mengikuti Rasulullah. Banyak perkara yang Rasulullah lakukan pada kita. Akhlaknya Masya Allah, doanya Masya Allah. Tapi ramai di antara umat Nabi Muhammad SAW melupakan Muhammad. Pernah Rasulullah SAW dalam keadaan sedang meninggal dunia. Maka ketika itu ada yang bertanya, sesiapa yang tidak puas hati dengan Rasulullah, atau ada perkara yang tidak berpuas hati dengan Rasulullah SAW. Maka ada seorang sahabat Nabi SAW berkata, dulu aku pernah bila duduk di dalam barisan peperangan, Rasulullah membawa tongkatnya, dan bila menentukan barisan, Rasulullah pernah menepuk tongkatnya di perutku. Maka sekarang ni aku nak pulang balas. Maka sahabat ada yang nak marah, tapi Rasulullah kata biarkan. Maka sahabat ini pun datang, pergi ke perut Rasulullah SAW. Dan dia membuka perut Rasulullah, lalu dia memeluk dan mencium perut Rasulullah SAW. Alasan untuk memeluk, maka Rasulullah kata apa? Siapa yang tersentuh kulitnya dengan kulitku, maka haram bagi kulitnya api neraka. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kerana itu perkuatkan hati, mohon pada Allah sebelum mati, mimpi Rasulullah SAW. Karena Nabi kata, man na'ani fil manam wajabat lahu syafaat. Siapa mimpi aku dalam tidur dia, maka confirm dia confirm syafaat. Tergantung semua syafaat. Kita masih diberi nyawa oleh Allah SWT. Maka dibangkitkan hari kiamat bersama siapa? Bersama orang yang kita sanjung. Qala Rasulullah SAW, innal mar'a ma'aman ahad. Seseorang itu bangkit hari kiamat bersama orang yang disanjung di dunia. Maka kalau kita sanjung dan kasih Rasulullah, maka bangkit hari kiamat bersama Rasulullah SAW. Maka masa bangkit Rasulullah panggil kita, ya ummati, ya ummati, maka kita nampak Rasulullah. Maka kita ikut Rasulullah SAW masuk ke syurga. Amin. Maka disebut di sini, memaafkannya itu lebih afdal. Maka ketahuilah, inilah haknya taubat itu, dan wajiblah anda laksanakan supaya anda menjadi seorang yang cerdik. Kita ni kalau tak bertaubat, maksudnya kita ni bodoh. Kenapa bodoh? Kerana taubat ini satu benda yang mudah. Walau macam mana pun Allah kata, walaupun hambaku itu bertemu denganku dalam keadaan dosanya seluas muka bumi, dan dia memohon ampun padaku, faqad ghafartulah, maka aku ampunkan dosa-dosanya. Walaupun hambaku datang bertemuku dan dosanya sampai ke kaki langit, dan dia memohon ampun padaku, faqad ghafartulah, maka aku ampunkan dosanya. Ini sifat kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bodohlah orang yang tidak memohon ampun daripada Allah di atas dosa-dosa dia, kerana terlalu mudah Allah mengampunkan dosa. InsyaAllah antum dosa antum pada mak ayah antum bagaimana, dosa antum bersama antum bagaimana, jangan pandang berat benda. Kerana
Kerana dalam satu hadis Nabi SAW, orang yang beriman walau sekecil mana dosanya, dia merasakan beban yang teramat di atas bahunya. Bagi orang yang munafik, walau besar dosanya, tapi dirasakan hanya seperti lalat yang singgah di badannya, dan ditepis begitu-begitu saja. Maka hati-hati. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan orang beriman, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka dia kata, dan wajiblah anda laksanakan supaya anda menjadi seorang yang cerdik. Maka inilah yang perlu anda mengerti benar-benar. Maknanya mengerti betul, belajar benda ini, faham hakikatnya. Setiap perkara ada hakikat. Seorang manusia ada hakikat dia sebagai seorang manusia. Siapa ya? Siapa yang jumpa hakikat dia sebagai seorang manusia, maka nampak jalannya bertemu Allah SWT. Antum siapa? Antum makhluk. Kamu ini makhluk yang dicipta oleh Allah SWT daripada air mani. Lahirnya antum, Allah berikan antum anggota dan sebagainya. Kita tak ada apa-apa kecuali kerana Allah SWT. Allah sebut dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah sebut apa? Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah lah yang mengeluarkan kamu daripada perut mak-mak kamu. Allah yang keluarkan. La ta'lamuna syai'an. Masa kamu keluar tu kamu tak tahu apa-apa, kosong, lemah, tak ada tahu apa-apa, tak tahu ABC, tak tahu bercakap, tak tahu. Bahkan antum sendiri tak sedar masa antum keluar tu, tak tahu apa kosong. Tapi Allah Maha Pengasih, Allah berikan kamu sesuatu, membuatkan kamu tahu sesuatu. Wa ja'ala lakumus sam'a. Allah jadikan kamu apa dia? Pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, dan juga hati. Benda yang Allah bagi ini tujuan untuk apa? Mata, untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hidup kat muka bumi, hakikat sebenarnya untuk kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kenal Allah, maka Allah mohon pula minta pada kita apa dia? La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi, iaitu mata, telinga, mulut dan sebagainya. Dan itu bila antum baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, apa maksud Ar-Rahman? Mun'imu bijala'illah. Itu yang memberi nikmat, nikmat-nikmat yang besar. Memang Allah pemurah. Allah bagi semua orang nikmat. Nikmat yang besar semua orang dapat. Nikmat mata, nikmat telinga, ini semua dapat. Orang baik dapat, orang jahat dapat, orang fasik dapat, orang yang baik dapat. Tapi Allah SWT sebut apa dia? Ar-Rahim. Ar-Rahim apa maknanya? Al-Mun'imu bidaqa'iqin ni'am. Al-Mun'imu bidaqa'iqin ni'am. Pemberi nikmat, nikmat-nikmat yang halus, yang detail. Maka nikmat yang besarnya, contohnya mata, Allah bagi semua orang. Tapi melalui kasih Allah, iaitu Allah beri pula nikmat satu lagi yang detail daripada nikmat mata itu. Apa dia? Nikmat apa? Nikmat penjagaan mata. Allah jaga mata kita daripada maksiat. Kerana itu Rahim ini pengasih. Jadi Allah pemurah pada semua makhluknya. Tapi Allah pengasih hanya kepada orang yang beriman kepada Allah SWT. Dan dia apa dia? Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu mendakwa kamu cintakan Allah, nak dapat pulang balas cinta Allah. Kita kata kita cinta Allah, nak minta Allah pulang balas, Allah cinta kita balik. Ada syaratnya. Fattabi'u. Maka ikutilah aku. Ikuti siapa maksudnya? Nabi Muhammad SAW. Ikutilah aku, yuhibbukumullah. Maka pulang balasnya bila kita ikut Nabi Muhammad, yuhibbukumullah. Baru dapat pulang balas daripada dakwaan kita tadi, cintakan Allah. Maka lepas kita ikut Nabi Muhammad, barulah Allah balas, iaitu Allah mengasihi kita. Bila Allah mengasihi kita, yaghfir lakum dzunubakum. Allah bila cinta dia kita, kasih dia hamba dia, yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampunkan semua dosa.
Allahu Ghafurur Rahim. Dan itu dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Qala Rasulullah SAW, "Idza ahabba Allahu 'abdan," Allah kalau kasih pada seseorang hamba, apa dia? Lam yadurhu dhanbun qat, maka tidak akan memudaratkan dia satu dosa. Maksud tak mudarat maksudnya apa? Dia bukan maksum, tapi dia mahfuz. Dia dijaga oleh Allah SWT. Maka mata dia dijaga hasil kasih Allah, telinga dia dijaga. Antum alhamdulillah duduk di satu tempat yang kelilingnya Masya Allah tabarakallah, kelilingnya benda-benda mungkar, kelilingnya benda-benda yang boleh merosakkan mata dan telinga, tapi Allah kasih antum. Allah yahfazukum, Allah jaga antum jadi seorang yang taat, atau tidak keluar, atau tidak meninjaukan mata melihat benda-benda mungkar. Allah yahfazukum, Allah jaga kamu dan istiqamah akan benda yang Allah jaga. Walaupun kita duduk di tempat mana-mana, di tempat maksiat sekalipun, tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala nak jaga kita, maka ketika itu tidak ada apa-apa yang boleh memudaratkan kita kecuali dengan izin Allah. Tapi kita ni, kalau tidak dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita duduk di mana pun pasti kita akan melakukan maksiat. Tidak terjaga mata maksiat, telinga maksiat. Duduk dengan kawan-kawan dipilih, kawan-kawan disalurkan Allah SWT, kawan-kawan yang berkawan dengan kita, kawan-kawan yang ahli maksiat. Jiran kita, jiran ahli maksiat. Ibu bapa kita mendorong ke arah maksiat. Kita sendiri membawa kepada melakukan maksiat. Ini pilihan. Antum ni kena tengok hakikat. Bila antum mari belajar sini, orang yang datang majlis sini sebenarnya di dalam kekasihan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah dorongkan pergi ke arah kebaikan. Maka patut bersyukur, seronok gembira, ya Allah, alhamdulillah, nikmat Allah bagi, insya-Allah. Dia cuma sampai tahap, tak sampai tahap lagi. Syekh Jamalul Lail kalau baca Quran, dia rasa madu dekat tekak dia. Nak kata sedap dia baca Quran, sampai rasa manis kat tekak dia baca Quran. Antum setakat ni rasa apa? Rasa pahitnya. Rasa nak cepat habis. InsyaAllah sekadar usaha lagi usaha, dia sampai rasa sedap, rasa seronok, sehingga benda itu tidak ada nilai dengan keseronokan yang lain. Membaca Quran, berzikir, nikmat, tidak ada. Sehingga sahabat Nabi SAW dalam perang, ketika mana seorang sedang tidur di tepi, seorang sedang semayang, lazatnya semayangnya, ketika itu musuh menghujamkan panah, maka yang semayang itu tercocok satu panah dan dia tidak rasa panah. Kemudian dia tercocok dan terus tercocok sehingga banyak panah di badannya, dia tidak merasakan kerana kelazatannya dalam semayang, sehingga darahnya yang mengalir sampai kepada sahabat yang sedang tidur. Barulah terperanjat sahabatnya dan melihat kawannya sudah keadaan lemah tapi muka yang penuh kelazatan. Semayang dia rasa lazat sehingga panah tercocok, tak rasa apa. Tentu semayang rasa apa? Lipas lalu tengok lipas ataupun bila ustaz panjang sikit semayang, oh ustaz tak sama. Macam mana? Alhamdulillah, insyaAllah. Maka disebut apa? Apabila anda amalkan apa yang telah kami sifatkan tadi, apabila anda amalkan apa yang telah kami sifatkan tadi, dan untuk masa hadapan anda telah bertekad mahu membersihkan hati daripada sengaja memilih melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang serupa dengan dosa yang anda bertaubat dahulu, maka jika anda berbuat demikian, berarti anda sesungguhnya telah keluar daripada semua dosa. Bila kita menyesal saja, contohnya kita tidak mahu, contohnya kita ni selalu dulu buat dosa, bercakap benda yang tidak baik, selalu mengeluarkan kata-kata kesal, selalu menyakiti hati kawan-kawan, maka bila kita bertaubat pada malam itu contohnya, maka kita tak mahu kembali lagi, dan besoknya kita bercakap dengan baik, usaha sedaya mungkin tidak mahu bercakap benda yang kasar, sehingga kalau kawan kita kacau sekalipun kita hanya senyum saja. Maka kalau benarlah tekadnya sedemikian dan tidak lakukan lagi, maka percayalah bahawa kami telah dimaafkan Allah SWT. Maka
ini taubat. Itu dalil-dalil dia tunjuk. Kenal berapa. Jadi kadang-kadang bila kita ni tak sihat, macam ada seorang kisah, satu kisah di zaman tabi'in. Seorang ulama di zaman tabi'in, dia muka dia sedih. Orang tengok muka dia murung. Satu hari anak murid dia di bawah nampak syekh itu berjalan di tangga. Tiba-tiba syekh dia tergelincir, jatuh di tangga. Masa jatuh tu dia gelak. Dia suka, gembira. Masa dia tergolek-golek tu, ya, sampai dekat bawah tu, dia masalah. Maka anak murid tanya, ya syekh, kenapa ni? Pelik aku. Bila kau keadaan kau sihat, keadaan kau biasa, mungkin kau serius masa. Tapi tadi aku tengok bila kau jatuh, kau merasa kesakitan. Masa tu kau rasa seronok. Kenapa wahai syekh? Maka dia kata, sebab apabila seseorang itu biasanya sakit, dia lebih banyak mendekati Allah. Maka aku risau bila aku sihat semula atau sudah tidak merasa kesakitan, aku takut aku melupakan Allah. Hebat dia, bukan minta sakit, tapi dia seronok masa tu dia sakit. Dan dia takut, itu pasal dia muka dia murung balik, memikirkan takut-takut dalam dia sihat, dia lupa Allah. Faham? Apabila anda amalkan apa yang telah kami sifatkan, tadi, jika berhasil kebersihan hati daripada diri anda, tetapi anda belum berhasil mengqadhakan, maknanya berhasil membersihkan hati, bertekad penyesalan, tidak mahu lakukan lagi. Aku tak nak rampas dah harta orang, aku tidak mahu tinggal semayang, aku nak bayar zakat. Maka ketika itu sudah berhasil membersihkan hati dan tekad yang penyesalan yang benar-benar, tetapi belum berhasil lagi mengqadhakan kewajipan. Mungkin semayang ada yang belum qadha lagi, zakat ada yang belum qadha lagi, yang terluput seperti semayang, puasa dan lain-lain, dan belum berhasil mendapat keredaan musuh, atau tak jumpa orang lagi yang kita aniaya dulu, kita tak minta maaf lagi, yang mempunyai hak. Sedangkan semua tanggungjawab hak-hak anak Adam itu wajib dibayar. Sedangkan benda itu wajib dibayar atau dipulangkan atau dimohonkan keredaan, maka jangan berputus asa. Terus bertaubat. Siapa dalam masa yang cari orang yang kita aniaya, minta maaf. Kalau telefon sekali dia lepas, empas telefon. Dia maki hamun kita, makilah, kau marahlah. Aku mana satu je nak minta mohon maaf. Minta maaf. Ada satu kisah, seorang lelaki yang mana berjalan-jalan di satu kebun, dia lalu di tepi sungai. Dia lapar sangat, terlalu lapar. Sekali dia nampak ada satu apple di atas sungai sedang mengalir. Dia ni, sedap apple. Dia pun pergi kuis apple tu. Dia lapar, dia makan apple. Makan apple tu dah habis pun baru teringat, ini apple siapa? Aku makan bukan hak aku ni. Maka dia follow air sungai tu, nak tengok apple ni bagaimana. Sampai di satu tempat, satu kebun apple. Maka ketika tu dia nampak seorang lelaki tua di dalam kebun. Maka dia kata, wahai pakcik, adakah apple ni milik pakcik? Memang di sini hanya kebun aku saja yang ada buah ini. Pakcik, sesungguhnya aku telah termakan buah ini tanpa kebenaran. Aku mohon maaf padamu, wahai syekh. Wahai pakcik, minta maaf, halalkan makanan yang aku makan. Pakcik begitu. Dan hukumlah aku kau nak hukum. Pakcik dia kata apa? Baik, kalau macam tu kau kena bekerja dengan aku selama beberapa tahun. Boleh, janji kau maafkan aku. Selepas itu aku akan maafkan kau. Dia pun bekerja dengan pakcik ni, mengemaskan kebun bertahun-tahun, sehinggalah habis yang tempoh yang diminta. Dia pun kata, wahai pakcik, maafkan aku dah bekerja pada kau sebagaimana kau minta. Maafkan aku. Belum lagi, aku masih tidak puas hati. Aku nak kau kahwin dengan anakku yang cacat penglihatannya, cacat buta matanya, bisu, lumpuh, tak boleh berjalan. Kau kena kahwin dengan dia, baru aku puas hati dan aku maafkan kau. Dia pun terkebin-kebin. Ini paling berani. Tapi disebabkan dipikir balik, supaya aku selamat di akhirat daripada azab Allah, supaya dia maafkan aku, maka dia tak putus asa. Dia kata, bolehlah pakcik, tak apa dah. Maka dikahwinkan. Maka malam pertama itu dia pernah masuk berjumpa isterinya yang lumpuh keseluruhannya.
Siapa ni matanya yang buta, telinganya yang pekak. Bila masuk saja di dalam bilik, maka dia ternampak seorang perempuan yang cantik jelita, matanya bersinar-sinar, boleh berjalan, cukup cantik. Maka dia pun memandang ke kiri ke kanan. Perempuan dia kata, kenapa? Mana isteri aku? Saya lah isteri awak. Mustahil, isteri aku lumpuh orangnya, matanya buta, telinganya pekak. Maka pakcik itu dengar masa itu, pakcik kata, inilah sebenarnya anakku. Aku sebenarnya tersentuh dengan akhlakmu yang cukup hebat, sehingga sanggup memohon maaf sehingga bertahun-tahun bekerja denganku. Maka aku berikan kau anakku yang mata yang buta, maksudnya tidak pernah melihat maksiat, telinganya pekak, tidak pernah mendengar maksiat, dan lumpuh dia kerana tidak berjalan ke tempat-tempat yang muka. Maka engkau menjadi menantuku dan ambillah anakku ini. Di zaman kita, yes. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Ini nak dapat kan kita tak tahu. Ini Allah nak bagi. Zawwijukum mar'ah salihah, insyaAllah. Saya Ustaz Abdullah. InsyaAllah. Baik. Maka disebut apa dia? Maka jika berhasil tapi tak sempat lagi keredaan musuh, tak minta lagi, maka jangan putus asa. La tayasu min rahmatillah, jangan putus asa. Usaha, walau dia marah, walau dia maki, tolong maafkan aku nak selamat ke akhirat. Buatlah apa-apa, kau nak buat apa-apa, buatlah. Ya, aku terdaya, aku boleh terima. Maka jangan berputus asa, kerana lain-lain dosa yang anda telah bertaubat itu diampunkan Allah. Cuma taubat pada hamba ini perlukan halal daripada mereka, atau maaf daripada mereka, dan serahkan dosa yang berkait dengan manusia itu kepada Allah Ta'ala untuk menguruskannya bagi pihak diri anda. InsyaAllah dengan kelimpahan rahmatnya anda akan mendapat kemaafan. Maka usaha sampai kita mati, kita usaha walaupun tidak selesai, maka Allah melihat usaha kamu. Maka bila kita usaha, Allah akan mendatangkan rahmatnya, insyaAllah. Kena usaha. Dulu ada seorang Ustaz Ismail Tamus menceritakan ada seorang lelaki yang sudah confirm masuk neraka. Dalam perjalanan nak masuk, dia memandang ke belakang. Maka Allah berkata, wahai hambaku, apa yang kau lihat? Maka lelaki dia kata, ya Allah, aku melihat belakang, manalah tahu tak jadi masuk, tak jadi masuk, aku dimasukkan dalam syurga. Maka Allah kata, adakah ini sangkaan kau padaku? Ya, inilah sangkaan aku padamu, ya Allah. Maka Allah SWT kata, kalau begitu, masukkanlah ke dalam syurga dengan rahmatku. Tapi nanti sudah masuk, jangan mana-mana belakang. Ini special case. Jangan doa agak macam tu. Tapi maknanya rahmat Allah luas. Maka mudah-mudahan kita dapat rahmat Allah SWT, insyaAllah. Di dunia, di akhirat dapat rahmat Allah SWT. Rahmat Allah diturun fi sakinah, sakinah, ketenangan dan keseronokan rahmat Allah. Bila kita berzikir, rahmat Allah turun. Zikir subhanallah, 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 rahmat Allah turun. Masuk dalam hati kita, rasa seronok. Subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Dalam hadis sahih, Rasulullah bersabda, siapa yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali satu hari, maka dia akan dielakkan daripada bencana kefakiran, dan dia itu akan dijauhkan daripada keburukan azab kubur, dan dia juga akan diberikan kekayaan oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat. Amal lagi. Subhanallah, memang benar kata Nabi SAW. Kami di Yaman dulu pelajar mesti berzikir dengan berzikir ini. Maka Alhamdulillah tak ada seorang pun daripada kami setakat ini yang kembali dan dalam keadaan miskin. Maka Allah jaga dan Allah permudahkan rezeki mereka. Masya Allah. Tapi masa zikir jangan fikir yang tu. Jangan la ilaha illallah aku lebih kaya, la ilaha illallah aku kaya. Itu berikop dia. Baik. Kita sebut apa lagi? Maka jangan, sebab mudah-mudahan dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, rahmatullah. Biar bila kita dah dapat rasa kelazatan iman. Macam mana nak dapat kelazatan iman? Apa? Zaqa ta'mil iman. Orang yang merasa kelazatan iman siapa? Man radiya billahi rabba. Siapa yang redha
dengan Allah itu sebagai Tuhannya. Dia rela, dia rela, dia terima, dia setuju. Apakah bukti dia setuju terima Allah Tuhan dia? Dia ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Tapi kalau orang tu kata setuju, tapi dia tak ikut perintah, itu yang dia tak rasa lazat lagi, dia tak buat. Bil Islam dina, dan merasakan Islam itu sebagai agama. Oh, Islam ni agama hebat. Pernah satu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sedang berjalan, terdengar beberapa non-Muslim ketika itu, yang mana Yahudi, golongan Yahudi ketika itu sedang berkata-kata tentang satu ayat. Maka Sayyidina Umar bila terdengar, dia nampak Sayyidina Umar, mereka memanggil Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar pun datang. Maka bertanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tentang apa kamu bicarakan? Aku seumpama mendengar ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kau bacakan? Wahai Umar, sebenarnya ini dalam kitab Bahrul Nadi. Wahai Umar, sesungguhnya kami sedang memperbahaskan satu ayat yang telah turun pada Nabi kamu. Sesungguhnya ayat ini kalau turun pada kami, sudah pasti kami jadikan hari turun ayat itu hari raya kami. Maka Sayyidina Umar bila dengar Sayyidina Umar kata, ayat tu ayat. Ayat yang mana? Oh, ini bahasa Arab. Sedap bahasa Arab. Ayat juga alif ya ta marbuta, tapi yang ni ada satu, yang ni tak ada. Ayat tu ayat. Ayat tu ayat. Ayat tu ayat, bukan ayat tu abah. Itu kan ayat apa? Ayat tu ayat. Dia kata ayat yang mana? Maka dia orang berkata, dapat. Dia tanya, minta Yahudi tersebut. Sebab Sayyidina Umar nampak ketika tu orang Yahudi itu sangat berbangga dengan ayat itu, membesarkan ayat itu. Maka Sayyidina Umar minta dia baca. Maka tidak salah bagi orang non-Muslim nak baca ayat Quran sekiranya niat dia membesarkan ayat itu atau mengambil faedah daripada ayat itu. Maka bila ditanya, maka dia kata ayat dia ialah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ayat yang kami kata ni apa? Hari ini kami sempurnakan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku sempurnakan agama kamu, cara hidup kamu, dinakum agama kamu. Kemudiannya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmat aku pada kamu. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan aku rata, aku rela, aku setuju Islam itu sebagai dina. Dina ni asalnya apa? Dinun ni apa maksudnya? Cara hidup. Kita terjemahkan salah satunya itu agama, kepercayaan. Tapi hakikat sebenar dinun apa dia? Cara hidup. Maka cara hidup, antum semua ni hidup ke mati? Hidup. Jadi macam mana cara dia? Islam. Cara dia Islam. Kali itu Nabi pesan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-birru la yubla. Nabi SAW sampaikan apa? Adzalmu la yunsa, wal birru la yubla, wad dayanu la yamut, fakama tadinu. Nabi kata apa? Adzammu la yunsa. Ingat, dosa tak pernah dilupakan. Allah tak lupa dosa kita. Siapa buat akan dapat ganjarannya kalau dia tidak bertobat, akan dapat azabnya kalau tidak bertobat. Tapi Nabi bagi pengharapan. Nabi kata apa? Wal birru la yubla. Tapi benda kebaikan tidak akan hancur, tidak akan fana. Benda itu akan berterusan. Birru la yubla. Karena itu Nabi SAW sebut dalam satu hadis, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tam'uha. Maka ikutilah kesalahan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu akan menghancurkan kesalahan. Bila kita buat salah, cepat-cepat buat baik. Mudah-mudahan dengan kebaikan kita Allah mengampunkan kesalahan. Dan Allah bilang apa? Nabi bilang apa? Wad dayyanu la yamut. Dan sesungguhnya dayyan yang memberi pinjaman itu tidak mati-mati. Siapa dia dayyan? Allah. Wad dayyanu la yamut. Orang yang bagi hutang siapa? Allah. Dia bagi pinjam mata, bagi pinjam telinga, bagi pinjam anggota. Seluruh di dunia ini Allah bagi pinjam. Wad dayyanu la yamut.
Fakama tadinu, dan bagaimana kamu mengambil cara hidup kamu. Kamu tak ikut cara hidup Islam, kamu ikut cara hidup orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani. Fakama tadinu, tidak. Maka kalau dengan cara itu kamu ambil, maka dengan cara itulah kamu akan terima balasannya di hari kiamat. Islam ni cukup hebat ni. Islam cukup sempurna. Tengok sahabat-sahabat Nabi memperjuangkan Islam masa peperangan. Masya Allah. Ada satu peperangan, tak ingat nama peperangan, tapi peperangan yang mana Rasulullah tidak ikut masa itu. Rasulullah ketika itu di Madinah. Ketika itu sahabat-sahabat berperang. Nabi di Madinah duduk bersama sahabat-sahabat yang tidak pergi. Nabi seumpama menceritakan, sekarang ini peperangan berlaku. Sekarang ini yang memegang bendera Islam sahabat Rasulullah SAW. Sekarang ini dia telah dibunuh, Nabi kata. Sekarang ini bendera Islam nak jatuh, disambut oleh Abdullah. Abdullah memegang pedang, memegang rayah, memegang bendera Islam. Ketika itu dia dibunuh, maka diambil lagi. Maka ketika itu seorang lelaki dipotong tangannya, dipegang lagi sebelah, dipotong sebelah lagi, dipegang dengan tengkuknya, dan akhirnya dia dibunuh. Dan akhirnya Nabi kata bendera sekarang ini hampir jatuh. Sekarang ini yang memegang bendera itu adalah Saifullahil Maslul, Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid capai bendera. Ketika itu Khalid ibn al-Walid tubah strategi, yang depan pergi belakang, yang belakang pergi depan. Orang kafir ketika itu bila tengok, mula-mula mereka ingat Islam berundur. Rupanya Islam berundur, yang di depan, yang belakang datang perang. Tukar strategi perang. Akhirnya kalah ketika itu orang-orang kafir. Maka ketika itu kebenaran Islam, maka kemuliaan Islam tertegak dengan Khalid ibn Walid. InsyaAllah. Tapi dia orang buat kerana Allah. Kerana itu Khalid ibn Walid pernah di zaman Sayyidina Umar tersilap, Khalid ibn Walid diturunkan daripada menjadi jeneral perang. Kerana itu kenapa? Kerana Sayyidina Umar bukan jealous. Kerana ketika itu peperangan banyak kemenangan, dan akhirnya orang Islam asyik menyebut, oi, kalau tak ada Khalid ni tak menang. Kalau tak ada Khalid ni tak menang. Kita menang ni sebab Khalid. Akhirnya orang sudah nampak hanya disebab Khalid, dia terlupa Allah yang memberi kemenangan. Ketika itu Sayyidina Umar pecat Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid datang berjumpa Sayyidina Umar. Dia tak marah, cuma dia tanya, kenapa aku dipecat? Maka Sayyidina Umar kata, menceritakan bahawa untuk menyelamatkan akidah umat, maka aku memecat kau supaya orang tidak mengasakan bahawa kemenangan ini adalah kerana kau, tapi kemenangan ini adalah kerana Allah. Maka Khalid ibn Walid tersenyum. Maka kalau begitulah niat kau, aku menerima. Masya Allah. Ini kalau kita, kenapa pecat tu? Banyak nak buat tahu jalan raya, bangunan, tol, semua aku. Asal pecat? Ini keadaan masyarakat sekarang. Gila puasa, gila pangkat. Bila hilang puasa, jadi orang gila. Hilang puasa, Allah tak tentu arah hidup. Kenapa? Adakah buat kerana dunia, kerana puasa? Buatlah kerana Allah. Semua benda ni akan fana. Yang kekal hanya Allah. Saya sebut apa? Man yata'allaqu bil baqi baqin, wa man yata'allaqu bil fani fanin. Siapa bergantung kepada yang maha kekal, maka akan kekal. Siapa yang bergantung kepada yang akan musnah, maka akan tidak kekal dan akan musnah apa yang kita dah. Namun Ustaz nak pergi ke salat tinggi ni, ada ceramah sana. Jadi rasa cukup untuk saat ni. Tanda-tanda Ustaz tanya, tahu kat mana? Ustaz tahu kat mana? Saja tanya. Nak tengok alaqah, hubungan. Ini tanya, tak tahu lah Ustaz. Ada yang lagi teruk, buku ni Ustaz. La ilaha illallah. Kau ni apa cerita? Boleh tanya ke lain pula. Ini lagi out. Faham kan? Baik, Allah Ta'ala alam. Allah insya dia. Sauti ghaib. Subhanallah. Ayat muka. Terdarabkah? Dah latih belum? Ya Allah.
Ya halana bi Muhammad Zalikal fadlu min Allah ya Allah
pun besok tak ada lagi. Saya balik Melaka, anak itu dekat Melaka, ziarah yang besar, ada urusan saya sikit. Malam ini terus jamaah di Batu Warisan, mungkin terus jalan. Besok kita tanggung ini insyaAllah 20 minggu depan insyaAllah. InsyaAllah istiqamah. Tidak-tidak akan datang lagi satu ni pun. Tak tahu lah tengok macam mana keadaan. Tak apa, mudah-mudahan seminggu sekali, tapi serupa macam di luar sana, sebulan berterusan InsyaAllah. Pada أحوال وشيخهم ونحن ندخلكم الجنة ويجمعنا وإياكم في هذا المكان، ونسأل الله يجمعنا وإياكم ويجمعنا في هذا المكان، يجمع الله لنا فيه بالفردوس الأعلى إن شاء الله، ويجعلنا من العلماء عاملين مخلصين على إلى حضرة النبي. فاتحة. Alamin. Allahumma salli wa sallim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada kegelapan keraguan, wa akrimna bi nuril fahmi, dan muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman, wa tahlana abwabal ilmi, dan bukakanlah kami pintu-pintu ilmu, zayyina bil akhlaqil hasanah wal hilmi, dan yassirna bil akhlaqil mulia. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan himpunan kami himpunan yang dirahmati, wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma, dan perpisahan kami sampai ini perpisahan yang terjaga daripada kemaksiatan dan kemungkaran, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.